Terima kasih Tan Sri, terima kasih Menteri. Saya nak tanya mengenai coverage SOCSO ini, Pak SOCSO. Di mana kalau langsung tidak tidak ada potongan dibuat oleh majikan dan langsung tidak dilaporkan kepada SOCSO bahawa dia ada seorang pekerja, macam mana adakah ia akan merangkumi pekerja-pekerja untuk memberi manfaat kepada mereka? Ya, kalau boleh dibuktikan ada perhubungan contract of service dan kemalangan ini berlaku di tempat kerja, pekerja ini akan diberi perlindungan. Tapi isunya contract of service mesti dibuktikan dan ada berlaku di tempat kerja. Isu yang lain yang dibangkit oleh Ipoh Barat dan yang berhormat Padang Besar ialah tentang isu bahawa segala kemudahan yang disediakan oleh Perkeso ini, maklumat tentang ini tak sampai kepada akar umbi dan tidak sampai kepada pekerja-pekerja. Pihak Perkeso telah usaha melalui banyak cara untuk memastikan pekerja-pekerja lebih tahu tentang apa yang mereka layak melalui skim Perkeso, dan seperti yang saya sudah jelaskan semasa bentangkan bajet, bahawa kita dah menyediakan buku garis panduan yang mengandungi segala kemudahan dan program-program di bawah Perkeso dan apa kelayakan seseorang pekerja, dan kalau ada berlaku sesuatu, apa cara-cara yang sepatut dibuat untuk menerima bantuan ini. Dan saya menerima secara baik cadangan-cadangan yang dibuat oleh ahli yang berhormat bahawa isu ini kena diperluaskan supaya pekerja-pekerja lebih tahu dan keluarga-keluarga mereka pun tahu tentang kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh Perkeso supaya mereka boleh mendapat manfaat daripadanya. Lagi satu perkara yang telah dibangkit tentang proses untuk membuat tuntutan. Dan ada yang telah membuat tuduhan bahawa proses ini mempunyai birokrasi yang begitu tinggi dan ini menyusahkan pekerja untuk mendapat bantuannya pada masa yang diperlukan. Kita telah memendekkan proses ini seberapa banyak yang boleh, tetapi ahli-ahli yang berhormat mesti memahami bahawa bila berlakunya satu kemalangan, memang sepihak Perkeso sebelum boleh membuat satu keputusan untuk memberi bantuan, kena membuktikan satu, kemalangannya sebenar-benarnya berlaku, dan nombor dua, kemalangannya berlaku satu, adakah di tempat kerja atau semasa perjalanan daripada rumah kepada kerja atau daripada kerja tempat kerja balik ke rumah. Dan orang yang membuat tuntutan sebenarnya adalah seorang pekerja dan dia mempunyai seorang majikan. So perkara-perkara ini diperlukan oleh Perkeso untuk menyenangkan proses ini, dan itu ialah sekurang-kurangnya maklumat yang kita minta, dan biasanya tidak jadi isu, tetapi ada kadang-kala satu dua kes yang menghadapi masalah kerana mereka menghadapi kesusahan untuk mendapat pengesahan. Contohnya, kadang-kadang majikan tidak mengesahkan bahawa kemalangan ini sebenar-benarnya berlaku. So di dalam keadaan-keadaan ini melambatkan lagi proses membuat tuntutan, tapi saya menerima secara baik ada keperluan mungkin untuk lihat balik proses ini, kalau boleh kita akan memendekkan. Lagi satu perkara yang dibangkit ialah tentang takrifan perjalanan daripada rumah kepada kerja dan daripada tempat kerja balik ke rumah. Sebelum ini saya setuju bahawa banyak yang Perkeso memang ketat di dalam perkara ini, dan kalau ada sedikit perbezaan daripada jalan yang selalu digunakan itu tidak diterima, dan oleh itu ada pekerja-pekerja yang tidak berjaya untuk mendapat bantuan. Tapi pada baru-baru ini kita telah lihat kepada perkara ini secara lebih luas, dan kalau ada sebab-sebab munasabah mengapa seseorang pekerja ini di dalam perjalanan ini telah pergi ke adalah mengambil satu perjalanan yang bukan sama seperti yang digunakan pada biasanya,
kerana ada sebab-sebab tertentu ini boleh diterima. Contohnya kadang-kadang pekerja sebelum datang ke kerja pergi ke sekolah untuk meninggalkan anak di sekolah, lepas itu datang ke tempat kerja. Di dalam keadaan ini kita lihat daripada keadaan kes ke kes dan memberi kelonggaran kepada the root supaya mereka diberi peluang untuk mendapat manfaat daripada apa yang mereka boleh dapat. So isu ini sudah mengambil kira dan langkah-langkah sudah diambil untuk membuat keputusan. Lagi satu perkara yang dibangkit ialah tentang jemaah doktor dan keputusan jemaah doktor. Jemaah doktor sebagai profesional mereka membuat keputusan. Baru-baru ini kita telah untuk membantu pekerja lebih banyak sebelum ini, iaitu sebelum contohnya 2 tahun dahulu, pihak jemaah doktor membuat keputusan asas kepada kadar keilatan, the rate of disability. Dan kalau kadar keilatan itu tidak sampai satu tahap, mereka akan mengesahkan bahawa pekerja ini tidak layak. Tetapi di dalam usaha yang dilakukan oleh kementerian pada tahun yang lalu, kita telah mengeluarkan satu garis panduan untuk semua doktor di dalam jemaah doktor ini dan telah memberi mereka kursus semua untuk lihat kepada keilatan itu daripada sudut kerja yang dibuat oleh seseorang pekerja. So oleh itu, kalau mereka berpendapat walaupun keilatan ini tidak sampai ke 1% yang tinggi seperti dahulu, tetapi keilatan ini tidak boleh membenarkan pekerja itu meneruskan kerja yang sedang dibuat oleh beliau pada masa yang sekarang, mereka pihak jemaah doktor diminta bahawa diberi keilatan. Oleh so kita sudah mengaitkan keilatan dengan jenis kerja yang dibuat. Dengan kelonggaran ini telah membolehkan lebih banyak pekerja yang mungkin sebelum ini tidak boleh mendapat manfaat, boleh mendapat manfaat daripada kemudahan yang telah disediakan oleh pihak perkesut. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ini berkenaan dengan peranan jemaah doktor tadi. Sebab ada kebiasaan apabila jemaah doktor buat keputusan mengikut keilatan seorang pekerja tu, mungkin seorang pekerja itu sebagai contoh, dia lingkungan 50 tahun sebagai pemandu misalnya, dan apabila beliau kehilangan keupayaan untuk terus menjadi pemandu, walaupun beliau mungkin sakit stroke ke accident ke, dia boleh kerja sebagai gerani ke tempat lain-lain, tetapi pada hakikatnya sebab tidak ada retraining yang ada untuk kerja tersebut, sepatutnya mereka dikira sebagai hilang dan terdapat kerja, dan tetapi ada kala perkara sedemikian tidak diberi peluang untuk keilatan. Jadi harap menteri boleh ambil perhatian. Ya, terima kasih. Itu yang saya telah terangkan tadi, iaitu satu perkara yang satu perubahan yang telah dibuat ialah untuk mewujudkan kadar kaedah ini bahawa lihat kepada keilatan daripada sudut kerja. Kalau seseorang itu pemandu lori, lihat dari contohnya kalau kehilangan satu kaki sebelum ini tidak boleh mendapat ilat. Tetapi kalau lihat daripada sudut pemandu lori, mungkin beliau mesti diberi keilatan. So itulah sebabnya sekarang melalui guidelines yang telah dikeluarkan oleh Perkeso, perkara ini akan dilihat daripada sudut keilatan di sebelahnya, dan di sebelah sini ialah apa kerja yang dibuat oleh mereka. Lagi satu perkara yang saya mau jelaskan ialah kita telah mengamalkan satu program yang baru di dalam 3-4 tahun ini, yang dipanggil Return to Work. Dan tujuan program ini ialah seperti apa yang telah disarankan oleh Yang Berhormat tadi, bahawa untuk lihat macam mana kita boleh membantu seseorang pekerja ini walaupun ada keilatan melalui proses-proses pemulihan, termasuk proses pemulihan latihan semula untuk mendapat peluang pekerjaan yang lain. Dan program ini memang berjaya, banyak yang telah melalui program ini telah berjaya untuk ditempatkan di tempat-tempat kerja supaya mereka masih produktif daripada masuk dalam kategori.
So di dalam kes-kes di mana kita berpendapat pada ada peluang bahawa beliau boleh diberi masuk ke dalam satu program pemulihan dan melalui ini diberi latihan semula supaya mereka boleh mendapat peluang-peluang pekerjaan melalui program return to work, Perkeso akan memberi peluang supaya mereka teruskan boleh teruskan kerja ini. Dan dengan Perkeso telah membuat banyak meningkatkan banyak bantuan yang diberi. Contohnya Perkeso telah meningkatkan lagi mengenakan kadar minimum pension ilat. Pada masa sekarang dari tahun yang lalu semua mereka yang mendapat pension ilat walaupun apa yang gaji yang penghabisan mereka iaitu last drawn salary walaupun apa kadarnya, tetapi pension ilat ditetapkan pada RM475 iaitu we have fixed the minimum pension ilat. Ini adalah satu kaedah yang baru yang telah diumumkan. Macam itu juga di dalam pindaan ini kita telah meningkatkan allowance layan sentiasa yang sebelum itu diterhap iaitu capped at 40% of the pension ilat, tetapi sekarang boleh dibuat perubahan ke atas keperluan tetapi dengan syarat bahawa it is not less than the 40%. So dengan ini akan memberi peluang yang lebih banyak untuk pekerja-pekerja mendapat layanan yang lebih baik dan bantuan yang lebih baik. Telak Intan telah membangkitkan isu dengan jemaah doktor yang tidak memberi kelulusan dan jemaah rayuan yang telah memberi kelulusan. Memang kumpulan yang membuat ini adalah kumpulan yang lain, iaitu doktor-doktor yang lain, dan mereka satu boleh melihat perkara-perkara ini daripada sudut yang lain. Atau nombor dua, ada masa di antara pemeriksaan pertama dan pemeriksaan kedua di mana ada kemungkinan there's a material change in the disability. Kalau ini berlaku, pihak jemaah rayuan ini akan lihat kepada apa yang ada pada keadaan itu. Ini boleh berlaku di dalam mana-mana kes. Kita tahu ada kes di mana di dalam pemeriksaan yang pertama mereka tak layak, pemeriksaan yang kedua lepas 6 bulan dibuat itu mereka layak kerana ada material change in their state, physical state, dan ini mempengaruhi keputusan pihak jemaah doktor. Dan dengan perubahan-perubahan yang saya telah terangkan tadi, ini sudah membantukan lebih daripada pihak pencarum kepada pekerja Perkeso untuk mendapat bantuan. Dan sebagai penghabisan saya mau menjelaskan tentang 200 juta yang telah disediakan oleh kerajaan. Memang ini adalah daripada dana Perkeso. Saya bermohon ahli-ahli yang berhormat lihat daripada sudut yang lain. Dan bantuan yang tambahan ini diberi oleh kerajaan tanpa meningkatkan caruman. Oleh itu kalau kerajaan tak beri bantuan ini pun pencarum tidak akan mendapat bantuan. So ini adalah satu bantuan yang diberi daripada tabung dana simpanan Perkeso sebagai satu bantuan tambahan yang diberi kepada pekerja-pekerja. It's an additional facility given to them dengan kadar caruman yang lain. Kalau kita meningkatkan caruman untuk memberi bantuan ini, memang tuduhan apa yang dibuat oleh ahli yang berhormat betul. Tetapi apa yang saya mau beritahu ialah tanpa meningkatkan caruman, dengan dana yang tersedia ada, kerajaan mengumumkan satu kemudahan yang baru untuk diberi kepada pihak Perkeso, pihak pencarum. Dan itu ialah, dan semacam itu kita akan mengemukakan daripada masa ke masa asas kepada kebolehan Perkeso untuk menanggung kos program-program baru itu. Kita akan mengumumkan dan mencadangkan program-program yang baru. Tetapi kalau ahli yang berhormat mau mempertingkatkan pengumuman itu pada hari bajet, perkara itu saya tidak mau jawab. Okey, terima kasih. Boleh saya cakap sikit berkenaan ini. Terima kasih Datuk Yang Ketua dan Yang Berhormat Menteri. Khususnya dalam apabila diumumkan dasar ini, sebenarnya tidak begitu jelas
walaupun diumumkan sebagai dasar 2013 apabila pekerja itu melepasi umur 40 tahun. Jadi apa yang akan terjadi 2014? Adakah dasar ini akan diteruskan? Ataupun untuk mereka yang melepasi 40 tahun pada 2014 itu akan dilakukan, diberikan kemudahan yang sama? Dan seterusnya, kita juga tahu apabila kita nak buat pemeriksaan perubatan, ini bukan perkara yang one off. Ini sepatutnya satu perkara yang dibuat mungkin setiap tahun ke setiap 2 tahun, 3 tahun. Jadi kalau ini dasar ini diumumkan, sepatutnya harus dijelaskan dengan lebih detail berkenaan adakah ini akan diteruskan dengan sekiranya setiap pekerja melepasi 40 tahun berhak untuk buat pemeriksaan perubatan, dan setiap 2 tahun ke, setiap tahun ke, atau setiap 3 tahun melalui caruman daripada Perkeso. Cuma saya ada sedikit reservation berkenaan dengan dana itu daripada Perkeso, sebab kita tahu ini Perkeso ini wang untuk pekerja. Kalau ini diumumkan sebagai bajet, sepatutnya wang itu sepatutnya datang daripada Federal Education. Terima kasih ahli yang berhormat. Biasa perkara ini sudah dijelaskan oleh pihak Perkeso sebelum ini, bahawa ini adalah satu program yang akan diteruskan pada tiap-tiap tahun untuk semua mereka yang akan mencapai 40 tahun dan lebih pada tahun itu. So pada permulaannya memang yang lebih daripada 40 tahun, iaitu 40 sampai 55 atau 60 tahun semua yang layak. Tetapi selepas itu tiap-tiap seorang pekerja yang sudah mencapai 40 tahun layak untuk mendapat pemeriksaan. So itu ialah satu daripada program baru Perkeso yang akan diteruskan pada tiap-tiap tahun. Tentang cadangan ahli yang berhormat bahawa boleh ke pemeriksaan dibuat 2 tahun sekali atau 3 secara berterusan, memang ini ada implikasi daripada kewangan kepada Perkeso, dan kita walaupun tentang fikir tentang itu, tapi keputusan akan diasas kepada kebolehan Perkeso untuk menanggung tambahan kos itu.